Itu baru. Bagus. Tahu tak ni apa? Istana Negara. Bukan Istana Negara ni. Ini adalah Istana Balai Besar. Ni dia dibina pada tahun 1840. Lah ni istana ni telah menjadi bangunan untuk dijalankan upacara rasmi negeri. Okey, hari ni kita akan belajar pasal bangunan yang bersejarah atau warisan berharga di Malaysia. Okey, awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 115. Okey, awak semua buka dah buku teks. Okey, hari ni kita akan belajar warisan berharga, iaitu peliharalah warisan kita. Dekat sini kita dapat lihat beberapa gambar, iaitu Istana Kenangan Bukit Candan, Menara Condong Teluk Intan dan Muzium Sarawak. Semua ni adalah tempat bersejarah ataupun warisan di negara kita. Okey, cikgu nak minta Omar baca teks alik atas ni boleh? Boleh. Boleh, ni baca. Peliharalah warisan kita. Satu forum bertajuk kepentingan memelihara bangunan warisan telah diadakan. Panel forum tersebut terdiri daripada Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Aliyah binti Ahmad. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Okey, bagus Omar, boleh baca dengan baik. Seterusnya Profesor Azmi ni, cikgu nak minta Irfan. Irfan jadi profesor boleh? Boleh ke? Boleh. Tan Sri Hashim ni Kimi ada Kimi? Boleh. Boleh. Lepas tu yang ketiga ni Datuk Mohan Amni boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita mula dengan Profesor Azmi dulu. Mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh. Boleh? Kita ada jawapan. Apa? Boleh tolong jelaskan? Jawapan itu betul tapi lebih tepat di sini dia nak merujuk kepada kata gelaran Tan Sri tu. Boleh tuan ke encik ke apa sesuai sini? Boleh. Tan Sri. Boleh tuan lah, boleh tuan jelaskan. Boleh tuan jelaskan. Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Okey, Profesor pula.
Tak tahu jawab tu. Dia ni tengok Datuk Mohan cakap ni, pada pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim, bangunan warisan amat tinggi nilainya. Maksudnya dia tanya pendapat Datuk Mohan pula. Kan ayat dia nak tanya pendapat Datuk Mohan. Contoh ayat dia macam apakah pula pandangan Tuan apakah pula pandangan Tuan berdasarkan bangunan warisan ni. Contoh ayat dia gitulah. Okay, seterusnya Amni. Amni ke? Ada. Okay, awak baca Datuk Mohan. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Okay, Profesor Azmi. Alif. Dia tanya apakah bangunan-bangunan warisan ada dekat Malaysia ni. Bukan ayat dia nak bagi tahu. Kimi boleh tolong? Kena mikir lah minta. Mikir dulu. Siapa Rosli? Cikgu bantulah. Profesor Azmi Royak, apakah bangunan kejap apakah contoh bangunan warisan yang terdapat di Malaysia? Lepas tu Datin Aliyah ni jawab, bangunan warisan seperti ni, tiga ni adalah macam Istana Kenangan, Bukit Candan, Menara Condong, Teluk Intan dan Muzium Sarawak. Setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Ni Profesor Azmi bagi tahu dekat Datin Aliyah. Terima kasih Datin Aliyah kerana menjemput saya. Sebab kalau kita tengok teks Datin Aliyah ni, dia cakap sama-sama. Maksudnya dia mesti terima kasih dia. Datin Aliyah royak sama-sama. Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Lepas tu Profesor Azmi jawab balik. Cikgu pula baca. Cikgu sudah. Ya kita baca atas Yasin. Nanti cikgu baca Profesor Azmi dulu. Atau baca atas Hashim. Apa sini? Profesor Azmi. Sama-sama Profesor Azmi. Okey. Profesor Azmi jawab Datuk Aliyah. Ini adalah tanggungjawab saya untuk memastikan bangunan warisan ni terus dikenali oleh rakyat Malaysia. Lepas tu Tan Sri Hashim jawab. Gawi aja. Siapa dah nak baca ni Tan Sri Hashim? Kita Kimi. Baca. Terima kasih Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Okey, bagus. Dekat sini kita telah belajar pasal bangunan warisan di Malaysia. Selain daripada bangunan ni, awak tahu tak bangunan lain? Ada tahu tak contoh bangunan lain? Cikgu bagi soal. Kota Ifamosa. Awak semua tahu?
Melaka. Awak semua tahu? Nak Google mata. Nak Google. Okey, cikgu bagi tahulah sambil-sambil tu. Kota Formosa ni telah dibina pada tahun 1511. Maksudnya dekat 15. Dah berapa ratus tahun dah. Dia dibina semasa kita di bawah taklukan Portugis. Okey, bangunan Formosa sekarang ni tak sempurna macam dulu sebab hanya struktur-struktur yang asas je masih kekal sehingga kini. Contohnya macam pintu gerbang kota Formosa tu. Nama pintu gerbang dia pintu gerbang Santiago. Ni adalah tertua di rantau Asia, pintu gerbang ni. Dia berusia 500 tahun lebih. Pintu gerbang ni diperbuat daripada bata. Awak semua kenal bata? Bata lada ataupun batu elektrik yang agak sukar dicari. Maksudnya bahan binaan dia ni sangat kukuh. Okey, selain daripada kota Formosa, awak tahu apa lagi? Bangunan warisan di Malaysia. Dalam kuis tadi tak ingat? Masjid ke apa? Masjid Masjid Kapal Kapal Laut. Laut. Bagus. Masjid Kapal Laut. Masjid Kapal Laut ni dibina pada tahun 17 hingga dibina pada tahun 1730. Dia berusia 400 tahun. Tapi apa dia duduk di dalam puri? Sebab situ dulu ke apa? Dia cerita dia, masjid ni dibina oleh para mubalik yang sewaktu pelayaran mereka di sepanjang kepulauan Melayu mengalami nasib malang di mana kapal mereka bocor. Namun begitu mereka berjaya mendarat dengan selamat di kawasan pantai yang terdekat. Jadi untuk memperingati peristiwa tu mereka pun buat masjid kampung laut ni. Dia ada ciri reka bentuk Jawa dan teknik binaan klasik yang tidak langsung menggunakan paku. Awak tahu tak masjid ni tak guna paku? Tak. Tak tahu. Jadi dia bina keseluruhan masjid ni tanpa menggunakan paku pun. Jadilah ni dia dalam proses pemindahan, tak silap cikgu, dia nak pindah kepada tumpak balik. Okey, seterusnya dalam petikan buku teks tadi awak perasan tak kita belajar ke apa? Kata ke apa? Untuk mewakili setiap orang tu. Pelihara warisan kita. Betul, kita belajar peliharalah warisan kita. Tapi kita belajar kata ke apa untuk panggil setiap orang tu? Kata nama. Kata nama nak dekat dah sikit lagi. Kata nama kah? Kata nama kah tu betul juga, tapi ada lagi yang lebih tepat. Kata ganti nama. Kata ganti nama tak tepat lagi. Yang paling tepat ialah kata Gelaran. Gelaran. Kata gelaran. Okey, hari ni kita akan belajar kata gelaran. Okey, definisi kata gelaran. Kata yang digunakan untuk menggantikan nama pada manusia. Dia maksudnya dia lebih kurang kata nama am dengan kata nama khas. Dia terbagi kepada dua. Kata gelaran situasi formal dan kata gelaran situasi tidak formal. Okey, ni adalah contoh dia situasi formal. Boleh Kimi baca situasi formal? Boleh. Boleh. Okey, Tia baca. Encik, puan, cik, saudara, saudari, Yan, Arif. Arif. Okey, kalau situasi tidak formal, Amni boleh baca?
Okey, baca situasi tidak formal. Awak, saya, kamu, dia, kami, kita. Okey, ni adalah beberapa contoh bagi kata gelaran. Kata gelaran ni kita gunakan untuk menggantikan nama pada manusia. Kalau encik ni bagi yang berjawatan, puan, saudara ni bagi yang lelaki, saudari bagi yang perempuan. Yang Arif, siapa tahu kata gelaran yang Arif ni bagi siapa? Kata gelaran yang Arif ni untuk Tuan Hakim. Okey. Hakim. Hakim, betul. Arif Okey. tu Seterusnya situasi tidak formal ni macam situasi kita bercakap harian lah. Awak, saya, kamu, dia, kami, kita. Maksudnya situasi tidak formal ni lebih biasa kita gunakan dalam aktiviti harian. Manakala situasi formal ni dia lebih kepada acara rasmi, macam ada majlis ke, forum ke. Itu adalah situasi formal. Awak semua faham? InsyaAllah. Faham. Bagus. Rosliza ni siapa dah? Arif. Arif? Nama Arif. Nama Arif. Ya. Arif Amani. Ya. Bagus. Atau tak ada lain tadi? Lunch slow. Hello. Okey, kita beralih kepada buku teks. Muka surat 116. Okey, semua buka dah buku teks? Dah. Dah. Okey, pertama ni Cikgu Nur Arif baca. Boleh? Atas kali kau cikgu. Cikgu tanda tu nampak? Okey. Okey, Arif baca dulu. Menghayati karya sastra. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastra yang bermutu dapat membentuk pribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu hari, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Okey, bagus. Arif dapat baca dengan baik. Jadi dekat sini dia bagi tahu pasal Izuni ni suka sangat baca cerita rakyat dan puisi atau kita panggil sebagai karya sastra. Lepas tu karya sastra ni dapat memberikan banyak manfaat kepada pembacanya. Contohnya dia sebagai bahan hiburan. Kalau awak semua bosan tak tahu nak buat apa, awak boleh baca karya sastra ni untuk mengisi masa lapang awak. Lepas tu bahan pendidikan yang berkesan. Bahan pendidikan ni maksudnya dia dapat memberi nilai kepada kita, kita dapat ambil iktibar berdasarkan apa yang telah diceritakan tu. Karya sastra yang bermutu juga dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Maksudnya kalau kita pilih karya sastra yang
bermutu, kita dapat membentuk pribadi diri kita dan daya intelek yang lebih baik. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung di dalam karya sastera memberikan kesan kepada minda dan jiwa pembaca. Maksudnya kalau kita baca karya sastera ada nilai-nilai murni, maksudnya kita boleh mengaplikasikan benda tu. Kita boleh ambil iktibar benda tu dan kita gunakan di dalam kehidupan seharian kita. Ni adalah contoh karya sastera ni dalam kotak ini. Cikgu nak minta perangai pertama ni. Kimi kau tu? Okey, perangai pertama Kimi. Perangai kedua dengan ketiga ni Alif, boleh Alif? Arif. Okey, Alif. Alif ada. Perangai kedua dengan ketiga. Arif. Alif. Arif. Ada kelas cikgu. Tak, Alif boleh. Irfan silap. Irfan boleh? Perangai kedua dengan ketiga. Boleh. Boleh. Lepas tu perangai keempat dengan kelima. Siapa tak baca lagi ni? Siapa cikgu tak ajar dengar suara dia ni? Ronaldo. Kimi. Syah. Naim. Ketua kelas. Apa nama ketua kelas? Kre. Akram. Akram. Mana Akram? Tak masuk. Tak masuk. Terus Liza bukan Akram. Rosli Zarif weh. Reza Arif. Tu Rahimah apa Rahimah? Ilma. Ilma. Okey, Ilma baca boleh? Perangai ke 4 dengan 5. 4 dengan 5 boleh Ilma? Boleh. Boleh. Alif cikgu. Dia panggil Alif. Boleh. Boleh. Lepas tu perangai ke 6 dengan 7 ni siapa lagi? Yusran. Yusran baru masuk ni. Tina. Siapa? Tina. Adilia. Afina Adilia boleh baca hotlah sekali. Kau tak ada? Macam mana tu? Ha? Tak baca mana? Tak baca ni bawah ni. Lepas tepi gambar orang ni. Kat mana? 2 perangai terakhir. Beginilah kau. Selepas. Selepas tu. Ramai orang. Tak, selepas beberapa bulan tu. Betul-betul tepi gambar. 116. 116. Cuba tak lain ya. Sama nak. Tak ada kena apa. Kita perangai 2 dengan 3 kot. Okey, kita start dengan Kimi dululah. Kimi boleh baca perangai pertama. Boleh. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Okey, Irfan. Irfan baca perangai kedua dengan ketiga. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberi buah fikirannya. Okey, Irma.
Ilma ada? Kita lah cikgu. Amni. Eh. Apa ni nak baca ni? Ilma ada tak? Rahimah nak. Rahimah nak. Siapa Rahimah? Ilma. Ilma ada tak Ilma? Saya lah cikgu. Okey, Amni baca pun boleh. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan Dekat tukang besi perenggan ke-4. Dekat ramai orang. Ni dekat ramai orang. lama lah silap-silap. Ya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Okey, bagus. Amni tanya terakhir ni Afina ada? Afina Adilia. Tak kontak cikgu kau bilang ya. Abdul Nasir ni siapa? Naim. Naim. Naim ada Naim. Naim juga tak ada juga. Apa tak aja baca gini? Zulaika, you ke Zulaika Zulaika. ada. Zulaika. Zulaika apa tak ada ni? Hasanah. Firdaus. Firdaus ada? Ada cikgu. Ada. Baca dua perenggan terakhir dia. Selepas beberapa bulan tu. Boleh? Boleh cikgu. Yeah. Okay, bagus. Lepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Okay, bagus Firdaus. Okay, dekat sini dia cerita pasal apa ni? Tukang kayu dan tukang Besi. Besi. Okay, bagus. Dia setiap seorang daripada mereka ni mahir dalam membuat alatan besi dan barangan kayu. Namun apa ni perniagaan mereka tidak maju. Sebab apa perniagaan mereka dia tidak maju? Ni. Berapa cikgu? Sebab apa perniagaan tukang kayu dengan tukang besi ni tak maju mula-mula? Tak ramai orang beli. Sebab kedai duk nusuk. Betul. Sebab kedai dia tersorok dari pandangan orang yang lalu lalang. Jadi orang kaya ni pun menawarkan ke apa? Menawarkan kedai, suruh jual kat kedai ya. Bagus. Dia orang kaya ni menawarkan untuk boleh menumpang dekat kedai orang kaya ni. Maksudnya lebih ramai orang yang boleh tengok, boleh datang. Lepas tu selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari semakin ramai orang datang membeli barangan yang dijual oleh mereka. Lepas tu tukang kayu dan tukang besi berasa gembira
dan mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Okey, cikgu nak sore awak. Apa ni macam rumusan ke ulasan ke berdasarkan cerita ni. Macam awak cerita secara ringkas lah. Apa awak dapat? Cikgu nak Irfan boleh Irfan? Awak cerita secara ringkas. Apa awak faham? Serah. Ha. Okey, tiga. Spontan gitu je. Sekejap agak make it. Ha, mikir. Tolong Min. Okey, Arif. Apa awak faham berdasarkan cerita ni? Awak cerita secara ringkas ya balik. Apa benda awak dapat daripada cerita ni? Amni boleh cuba. Awak cerita apa yang awak dapat daripada cerita ni? Macam cerita secara ringkas lah. Di sebuah pekai ada dua orang tukar kayu, ada dua orang. Seorang tukar kayu, seorang tukar besi. Ha? Tukar kayu ni mahir. Bertukar kayu manakala tukar besi ni mahir dengan bertukar besi. Ha. Lepas tu? Dua-duanya dapat mampu menghasilkan berbagai-bagai hiasan. Ha, Dan dengan baik dia buat dia. Lepas tu? Lepas tu perniagaan mereka berdua tak begitu maju. Bagus. Seterusnya? Tukar kayu dan tukar besi ni rasa amat susah hati. Teruskan. Lepas tu ada orang yang tidak jauh daripada dari tempat tinggal mereka. Ada orang kaya yang baik. Orang kaya tu buat apa? Orang kaya tu simpati akan nasib malam tukar kayu dan tukar besi. Dia apa? Orang kaya tu pun bersedia untuk membantu tukar kayu dan tukar besi. Bagaimana dia membantu? Dia menawarkan ke apa? Dia bagi tukang kayu dengan tukang besi tu menumpang deh. bagi tukar kayu dia tukar besi menumpang di kedai dia. Lepas dia tumpang tu jadi gana. Lepas Kedai dia semakin maju. Kedai dia semakin maju. Akhirnya tukang besi dan tukang kayu ni gembira dan berterima kasih kepada orang kaya. Okey, bagus Kimi. Boleh berani mencuba dan boleh bagi tahu dengan baik. IP cikgu. Apa? IP. Irfan silap orang. Bagus Irfan. Boleh baca dengan baik, berani mencuba. Itu isi yang baik. Okey, apa nilai kita boleh daripada sini? Kena tolong menolong. Tolong menolong. Lepas tu kalau tak ada. Kita kena tolong menolong lah. Walaupun kita berbeza darjat. Mungkin orang kaya ni walaupun dia dah banyak duit, dia masih lagi tu Baik hati. baik hati, dia tak sombong. Okey, kita beralih kepada muka surat terakhir untuk hari ini, iaitu muka surat
118. Okey, hari ni kita akan membaca dialog. Buat atas sekali ni cikgu nak tidak baca dah tadi. Ni. Nolong. Nolong nama kamu? Aisyah. Arisa baca buat atas sekali ni. Tetamu dari planet Jepira. Pada tahun 2040, planet Bumi dikunjungi oleh makhluk asing dari planet Jepira yang dikenali sebagai Zen. Kunjungan Zen disambut oleh Kapten Ahmad. Mak dia rosak. Ulangi. Lain. Amni cikgu. Bagi tah. Siapa? Kita. Baca Irfan buat atas sekali. Kita. Tentang iPad. Tetamu dari planet Zafira. Pada tahun 2040, planet Bumi dikunjungi oleh makhluk asing dari planet Zafira yang dikenali sebagai Zef. Kunjungan Zef disambut oleh Kapten Amar dengan tangan terbuka. Tujuan Zef berkunjung ke planet Bumi untuk mempelajari seni budaya penduduk Bumi. Bagi meraihkan tetamu yang datang dari jauh itu, Kapten Amar telah menyediakan juadah yang istimewa. Beliau menjamu Zef dengan kuih-muih tradisional yang enak. Okey, ni cerita pasal alien. Alien datang ke bumi. Makhluk asing. Bila tak era? 2040. Lah ni 2021. 19 tahun lagi. Lama Okey. je, Ben. Nama lagi. Makhluk asing ni nama dia Zef. Lepas tu makhluk asing ni disambut oleh Kapten Amar. Tujuan makhluk asing berkunjung ke planet Bumi adalah untuk mempelajari seni budaya penduduk Bumi. Dia macam adudu ni, dia nak curi apa dah? Koko tak ab. Sebut Koko. 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 Lepas tu bagi meraihkan tetamu yang datang dari jauh, Kapten Amar telah menyediakan juadah yang istimewa. Beliau menjamu Zef dengan kuih-muih tradisional yang enak. Okey, cikgu nak Kapten Amar ni Amni baca boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu Zef ni Arif. Tak apa. Amar apa? Amar baca huruf Zef ni, huruf makhluk asing ni. Cikgu nak awak baca dengan intonasi. Boleh cikgu. Cikgu nak awak baca dengan intonasi yang sesuai. Maksudnya Ada nada. nada yang sesuai. Jangan baca mendatar gitu je. Nada Oi kejut. kalau ayat tu kejut. Kalau ayat macam nak bertanya kena ada nada bertanya. Boleh? Baik kita cikgu. Kita cuba. Mari kita. Cuba. Mari kita. Kita start dengan Amir. Itulah. Amir boleh baca huruf pertama? Boleh. Boleh. Cuba baca dengan intonasi yang baik. Dengan nada yang baik. Silalah jamah kuih-muih itu, Zef. Janganlah malu-malu. Bagus. Lepas tu yang Z ni, Omar baca, Omar boleh? Boleh. Boleh, okey. Omar baca dengan sebutan dan intonasi yang baik. Okey, mulakan. Terima kasih Kapten Amar. Amboi banyaknya kuih. Rambang mata saya dia buatnya. Kuih apakah yang rupanya seperti sarang burung itu? Itulah kuih karas atau kekaras. Kuih itu merupakan kuih tradisional negeri Kedah. Rasanya manis, sedap dan rangup. Kuih itu diperbuat daripada tepung beras, air, santan dan gula.
Yang berlekar-lekar itu kuih apa pula? Oh, itu kuih muruku. Kuih itu merupakan makanan tradisional kaum India. Kuih itu diperbuat daripada tepung beras, tepung kacang dan rempah. Kuih yang berkeping-keping itu saya tahu. Namanya kuih tabaloy. Saya pernah merasai semasa melancong ke Sarawak. Betul, Zef. Kamu memang bijak. Kuih itu merupakan kuih tradisional kaum Melanau. Kuih itu diperbuat daripada tepung sagu, telur dan kelapa parut. Kena baca kan Ego Zef dan Kapten Amal ni. Baca. Itu. Zef dan Kapten Amal terus berbual-bual sambil menjamu selera. Zef makan dengan berselera sekali sehingga dia tersedar kekenyangannya. Jangan lah. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. Pantun dua kerat ini saya tunjukkan khas kepada kamu. Wah, indah sungguh bahasa kamu. Kami di Planet Zephyram juga pandai berpantun. Dengarlah pantun saya ini. Okey, satu pantun untuk balas pantun Kapten Amal tadi. Pantun kau tu tak tahu? Pantun Daun Keladi tu. Tak. Dia, terima kasih kalau ada saya nak lagi tu. Ada terima- yang ingat? Terima kasih Keladi. Ingat Omar? Ipeh. Impet tiga kau je. Terang ni. Ah, Tembok akhir tu. ah. Terima kasih Daun Keladi. Panjang umur jumpa lagi. Bagus. Selain pada tu kita boleh buat terima kasih Daun Keladi. Kalau ada saya nak lagi. Sebab sini macam dia bagi makanan ke. Boleh kalau kita guna gitu. Okey. Setakat ni sahaja. Habis dah deh. Okey, setakat ni sahaja pembelajaran kita pada pagi ni. Pagi ni kita telah belajar beberapa perkara, contohnya macam bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah di Malaysia ataupun bangunan warisan di Malaysia. Contohnya macam Kotak Ifamosa, Bye. Kapal laut. macam kapal laut, Pulau Condong. Istana Kenangan, Menara Condong, Muzium Sarawak. Okey, itu adalah contoh-contoh tempat warisan di Malaysia. Dalam masa yang sama kita belajar kata gelaran. Kata gelaran ni dia terbahagi kepada dua, iaitu situasi formal dan situasi tidak formal. Okey, lepas tu kita belajar pasal tukang kayu dan tukang besi. Tukang besi. Dekat sini kita belajar untuk memberikan ulasan. Maksudnya kita ambil isi-isi penting yang ada dekat sini. Macam Irfan baca tadi deh. Okey, yang terakhir kita belajar pasal Kuih tradisional. kuih tradisional. Contohnya kuih karas, kuih maruku, kuih apa ni? Tabaloy. Selain daripada tu kuih apa lagi ada dekat Kelantan ni? Kuih Dondek. Kuih pelita. Dondek, pelita. Lagi? Akok. Akok dan macam-macam lagi. Dekat Kelantan ni banyak kuih tradisional. Okey, ada sebarang persoalan untuk pembelajaran hari ini? Homework, cikgu. tak ada kerja sekolah. Homework cikgu nak awak semua buat ayat berdasarkan kata gelaran tu. Nanti cikgu akan send nota kata gelaran tu. Awak salin nota dia tak banyak pun tu.
Atau ada grup? Buat nota lepas tu saling buat ayat itu. Boleh? Boleh, boleh. 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 Nanti cikgu hantar nota tu dalam grup. Lepas tu ada soalan lain? Ada. Tak ada guru. Okey, jangan lupa isi kehadiran cikgu Nik hantar dalam mesej. Dalam ruangan chat. Okey, okey. Tak ada, tak ada. Okay, saja. Cikgu Nik ada nak bagi tahu kau apa?